pula, dia boleh develop depression, dia boleh develop pula anxiety, dia boleh pula develop stress, dia boleh develop traumatic stress reaction. Yang itu kita tak mahu. Itu sebabnya kalau boleh kita dengan segera bagi kadar yang tertentu untuk dia ambil masa untuk dia heal, personal heal. Kadang-kadang individu tak perlu kaunseling pun. Dia perlukan masa untuk personal healing dia. Kan? Okey, baik. Jadi ini dia. Yang kedua, bekerja melalui kesakitan dan kesedihan. Kesakitan disebabkan kesedihan yang disebabkan oleh kesakitan ataupun kesakitan kesedihan. Kesedihan adalah selalu sangat menyakitkan. Jadi, individu tugas yang kedua perlu bekerja melalui kesakitan. Bermakna kita tak boleh nak mengelak, klien tak boleh mengelak, kita sendiri tak boleh mengelak tentang kesakitan dengan mengambil ubat-ubat tertentu, bahan tertentu untuk mengelak, ataupun dia pergi kepada involve kepada aktiviti-aktiviti tertentu untuk mengelakkan kesakitan ini. Tak boleh, sebab kita akan berhadapan dengan secondary problem pula nanti. Klien akan berhadapan dengan problem-problem yang lain apabila melalui mengelak daripada kesakitan, kesedihan. Kemudian tugas yang ketiga, klien perlu menyesuaikan diri dengan kehidupan tanpa arwah. Sudah tentu ini perlu dilalui. Perlu ada adjustment. Malahan kan salah satu daripada 5 matlamat kaunseling adalah untuk membuat adjustment. Dulu ada arwah, sekarang tak ada arwah. Jadi bermakna di situ ada perubahan yang besar, sudah tentu adjustment perlu dilalui. Kan? Jadi berbagai-bagai adjustment perlu dilalui. Dan yang keempat, mengekalkan hubungan dengan si mati. Maksudnya, memori antara klien dengan si mati sebenarnya terlalu banyak dan terlalu bermakna. Adakah dengan kaunseling grief ini kita nak menamatkan hubungan antara si mati dengan individu yang mati itu? Antara klien dengan individu ataupun dengan klien dengan si mati? Sebenarnya tidak. Sebenarnya hubungan itu boleh dikekalkan dengan masa yang sama individu menerima hakikat, boleh melalui kesakitan sehingga rasa sakit disebabkan kesedihan itu dapat dikurangkan, grief itu dapat dikurangkan dari satu peringkat pada satu peringkat. Dan dalam masa yang sama dia menyesuaikan diri dengan kehidupan tanpa arwah. Dan dalam masa yang sama dia boleh mengekalkan hubungan antara dirinya dengan si mati dengan cara ritual-ritual yang ada pada agama masing-masing. Sebagai contohnya kan, kalau masa arwahnya ada, bermakna kita boleh membantu, klien membantu dari segi material. Katakanlah ibu meninggal. Tetapi apabila ibu meninggal, apakah bentuk bantuan klien itu kepada si mati yang sangat bermakna? Secara ritualnya dia ada cara-cara tertentu dan jadikan itu sebagai mekanisme untuk mengekalkan hubungan di antara si mati dengan klien kita, dengan si mati, ya, untuk meneruskan kehidupan dan insya-Allah kita dapat menjadikan klien itu meneruskan kehidupannya lebih baik tanpa orang yang hilang itu, ya. Baik. Jadi saya ada menyentuh tadi tentang complicated grief. So, bila berdasarkan kepada literature kan, saya petik kepada Ackerman 2021 ini, dia ada sikit untuk membantu klien yang mengalami grief ini, dia ada counseling proses, dia ada terapi proses. So, apa yang membezakan? Kedua-duanya sama, iaitu membantu klien bagi menangani isu mental, tingkah laku, emosi dan penyelesaian masalah. Walau bagaimanapun istilah kaunseling dan terapi ini kadang-kadang digunakan dalam cara yang berbeza, kan? Jadi berdasarkan kepada Ackerman, ya, Ackerman dia mencadangkan untuk proses kaunseling merujuk pada sesi yang tertumpu kepada membantu klien yang berhadapan dengan tekanan harian
dan mencari cara untuk menangani isu dan masalah biasa setelah kehilangan. Mana adjustment itu tadi. Individu ataupun klien terperangkap dalam grief yang mendalam. Tetapi dalam masa yang sama, dia masih lagi tidak terlalu complicated adanya unsur-unsur depression, comorbid dengan anxiety, ataupun stres, ataupun trauma. Kadang-kadang isu itu ada bersama, dia saling berinteraksi antara satu sama lain. Tetapi major dia masih lagi grief. Kan? Jadi itu yang satu. Baik. Jadi, kaunseling kehidupan ataupun kehibaan, grief counseling merujuk pada kaunseling yang mungkin diterima oleh mana-mana individu selepas kehilangan daripada orang yang disayang. Contohnya, klien yang bergelut untuk mengatasi kehilangan suaminya, dia mungkin cukup mendapatkan kaunseling grief. Tetapi berbeza bila grief bercampur, dia menjadi complicated grief, bercampur dengan depression, sehingga depression menjadi major pula simptom di situ. Sudah tentu terapi kesedihan ini dicadangkan oleh Ackerman, ya, terapi ataupun grief terapi ini, dan dia spesifik. Bila sebut saja terapi, dia spesifik tertumpu kepada simptom-simptom. Kalau depression lah. Simptom-simptom anxiety lah. Simptom-simptom stres yang terlalu tinggi. So, dia lebih kepada cuba untuk mengendalikan simptom-simptom yang itu. Terlebih dahulu, spesifik simptom. Contohnya, jika klien hilang selera makan, mengalami masalah tidur, yang berminggu-minggu disebabkan oleh kehilangan dan kesedihan, jadi dia menjadikan complicated grief dan dia perlu melakukan terapi kehibaan dengan fokus kepada masalah tidak tidur. Bagaimana membantu dia supaya mudah untuk tidur, tentang selera makan. Kan? Jadi bermakna itu di antara perbezaan-perbezaan yang kecil. Mungkin kadang-kadang kita tak nampak pun perbezaan itu, tetapi Ackerman telah pun menunjukkan kepada kita. Be spesifik apabila kita merawat ataupun kita memberikan kaunseling kepada klien kita. Ya. Kemudian seterusnya, dalam jangka pendek, jadi dalam jangka pendek, kaunseling kehibaan boleh membantu klien mengemudi hidup selepas kehilangan mempunyai keputusan praktikal. Jadi maksudnya, grief counseling boleh menyelesaikan isu-isu, membantu klien untuk mengemudi hidup dengan keputusan praktikal. Sebab bila berlaku perubahan, di situ ada penyesuaian, dan kadang-kadang penyesuaian itu perlukan decision pula. Dan decision untuk praktikal. Contohnya, tinggal dengan siapa yang terbaik selepas kematian. Dia paling grief. Tetapi dalam masa yang sama dia tak tahu dia nak tinggal dengan siapa. So, stay dengan siapa. Bagaimana dia nak meneruskan kehidupan, bekerja dan sebagainya. Itu adalah keputusan-keputusan praktikal dalam jangka masa pendek. Dalam jangka masa panjang, ya, boleh membantu klien menerima kehilangan orang yang disayang, menyesuaikan diri dengan kehidupan tanpa mereka. Sebab keputusan yang praktikal ini untuk menjadikan individu boleh survive dalam kehidupan. Tetapi kadang-kadang kan, contohnya, kalau suami meninggal, selalu suami yang menghantar, hantar balik ke tempat kerja kan, tiba-tiba tanpa dia, bagaimana nak membuat keputusan dia nak pergi dan balik kerja dengan siapa, tanpa dia, apa keputusan-keputusan praktikal yang perlu dilakukan pada peringkat awal. Of course, dalam masa yang sama, grief itu tetap memanjang penyesuaian-penyesuaian yang lain. Ya, jadi penyesuaian perlu kita lakukan sepanjang proses itu, sehinggalah kehidupan itu menjadi sebahagian daripada diri klien, ya, tanpa sedia bersama dengan dia, ya. Okey, baik.
Okey, setakat ini ada mungkin mungkin boleh bertanya kot. Boleh buka satu ataupun dua soalan mungkin melalui chat ke ataupun apa, Cik Saidi? Ataupun saya teruskan? Hello? Boleh ke saya teruskan? Teruskan dulu, Prof. Boleh, Prof, boleh. Okey, teruskan dulu ataupun kita nak break sekejap. Kita teruskan dulu ya. Baik. Jadi bila kita nak menjalankan sesi kaunseling kehibaan ataupun grief counseling ini, saya ambil daripada model pengiring. Pengiring dah macam pengiring pengantin tau, kan? Jadi bagaimana pengantin itu diiring oleh pengiring, dua pengiring. Isunya kalau kita tengok kan siapa yang mendahului? Adakah pengiring di depan ataupun pengantin yang ada di depan? Biasanya pengantin di depan dan pengiring diapit di kiri dan kanan di ke belakang sedikit. Dan dalam maksimum kalau katakanlah pengantin termalu-malu tersipu-sipu kan di lambat, pengiring akan membantu klien, bukan mengarah, menggalakkan supaya pengantin maju ke hadapan. Ini. Jadi sebenarnya sangat unik ni model pengiring kedudukan untuk peneman. Ini kalau tak betul tak apalah cara saya translate-nya. The Companion Model of Treatment Caregiving. Jadi kita tengok oleh Wolfert ni 2001 dan bagaimana dia menghasilkan model ini lalu membentuk sebahagian daripada kemahiran yang kita perlu gunakan untuk individu yang mengalami kehibaan ini, ya. Kemudian yang kedua, saya recall balik. Saya kongsikan semula attending skill kita dan juga empati, kemahiran empati itu. Sebab apa saya tekankan kepada dua kemahiran melayani, attending skill dan empati skill ni kan? Sebenarnya kita tak boleh menjelaskan dalam bentuk verbal. Saya empati ni. Cik Saidin, saya empati. Padahal reaction dari segi intonasi suara, dari segi verbal, non-verbal, kita punya reflection kita tidak menggambarkan yang kita ni empati pada ketika itu. Jadi kita rasa kita empati tetapi sebenarnya kita masih lagi kurang empati, kan? Okey, baik. Kita rasa kita melayan tetapi kita masih lagi kurang dari segi melayan dari segi perasaan klien itu. Sebab kita kena ingat bahawa klien mengalami kehibaan. Kan? Okey, baik. Jadi ini tiga yang akan saya bincangkan di sini sebelum kita melalui proses. So saya bila saya mengikuti model ini kan, model oleh Welford ni yang dikembangkan oleh Wheelers ya. Wheeler, Roy and M. Young ya 2004. So dia nampak seolah-olah kan pendekatan PCC itu sangat sesuai, sangat related dengan pendekatan untuk kita jalankan counselling grief ini. So ini yang dicadangkan oleh Wheeler and Roy dalam dia dalam companion model of treatment ini. Yang pertama, sentiasa memuliakan semangat dan tidak mementingkan akal. Jadi kalau kita lihat kan kita ada banyak pendekatan counselling kan yang kita ikuti. Contoh-contoh cognitive behavior, contoh-contoh REBT, kemudian ada pendekatan-pendekatan yang lain selain daripada itu yang lebih direktif di mana klien ditarik ke atas. Bermakna kaunselor di hadapan. Matlamat kaunseling digalakkan, diarahkan oleh kaunselor. Tetapi dalam PCC, kaunselor di belakang mengiringi, support untuk klien sendiri mendapat self-actualization. Kan? Jadi itu dia. Jadi bila saya terbaca tentang ini, dia more on PCC. Saya orang REBT tau, pengamal REBT.
Tetapi bila kita mengendalikan kes-kes yang melibatkan grief and bereavement ini, jadi kita kena slowkan rentak kita ya, berdasarkan pada ini untuk mendapatkan impak yang baik. Baik, jadi menjadikan bagaimana? Menjadikan seorang kaunselor itu lebih memuliakan semangat klien yang cuba untuk survive dalam kehidupannya untuk dia kembali balik selepas loss berlaku. Baik, itu yang pertama. Perasaan ingin tahu. Jadi berbanding dengan mengajar mereka. Contohnya kan, bila klien berkongsi, kita lebih ingin tahu tentang makna kehilangan. Kita ingin tahu, kaunselor ingin tahu untuk makna kepada individu yang hilang itu. Kan? Jadi bermakna perasaan ingin tahu versus mencurah kepakaran. Pendekatan kaunseling directive dia lebih mencurah kepada kepakaran. Kan? Belajar daripada klien berbanding mengajar mereka. Tengok. Kan? Sebab apa? Pendekatan direktif dia ada bukan mengajar, tetapi banyak unsur-unsur mengajar dan juga membimbing. Tetapi untuk praktis, untuk counseling grief ini, eloklah kita belajar daripada klien. Banyak benda. Kita tidak pernah mengalami grief yang seteruk itu. Kan? Jadi bermakna, apabila kita menerima klien yang mengalami kehilangan, belajarlah daripada mereka tentang rasa grief itu disebabkan oleh kehilangan. Kan? Berjalan seiring, bukan menjadi pemimpin. Berjalan seiring, nama pun pengiring, companion. Kan? Okey, jadi berjalan seiring bersama dengan klien dalam proses itu. Mengikuti dan tidak bergerak ke hadapan, sentiasa mengikut ketika klien kita galakkan untuk terus membuat retelling. Dia ada istilah retelling. Menceritakan semula. Jadi maksudnya kita mengikuti. Bukan kita bergerak ke hadapan. Menghargai kesenyapan yang murni. Itu dia. Menghargai kesenyapan. Kesenyapan itu sangat bermakna di dalam sesi itu kerana klien di situ sebenarnya berlaku proses feeling dan proses kognitif. Kalau bercakap sebenarnya berlaku proses kognitif saja tetapi tidak berlaku proses feeling itu. Sedangkan grief adalah emotion, perasaan, kan? Okey. Kemudian mendengar dengan hati, dengan bukan menganalisis berdasarkan fakta dengan otak ataupun dengan kepala. Silap kepala otak kan. Tak maaf ya. Baik, jadi mendengar dengan hati. Maksudnya mendengar dengan aktiflah. Jadi mendengar dengan hati ni maksudnya kita dengar apa yang dinyatakan, apa yang dikongsi. Dalam masa yang sama hati kita merasakan bagaimana yang dirasai oleh klien. Dan kemudian di sebalik itu kita mendengar apa yang cuba untuk disampaikan oleh klien. Tengok tak? Kalau mendengar dengan otak, kita mendengar dengan verbal saja. Tetapi bila kita menggunakan pendekatan ni, bermakna kita mendengar dengan hati, maksudnya kita mendengar perkataan, kita mendengar perasaan klien dan kita cuba mendengar apa yang cuba untuk disampaikan oleh klien itu. Baik. Kemudian menjadi saksi perjuangan klien, bukan mengarahkan mereka. Klien bercerita, berkongsi dan kita menjadi saksi mendengar itu. Kan? Hadir bersama kesakitan klien dan bukan mengelak ataupun menghilangkan rasa sakit klien. Kan? Kita mengelak supaya klien tidak merasai kesakitan itu. Tapi bila dalam proses tertentu, apabila klien merasakan kesakitan, biar klien menghadapi kesakitan disebabkan oleh grief yang dialaminya itu. Kemudian yang seterusnya menghormati kekacauan dan kekeliruan klien, bukan memaksakan perintah yang logik kepada klien. Kan? Dan kemuncaknya kaunselor berjaya masuk ke belantara jiwa bersama klien, tidak mengandaikan bertanggungjawab mencari jalan keluar.
Memang pada akhirnya kita akan cuba membantu klien untuk mencari jalan keluar. Tetapi sebelum